אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Bangsa Israel menganggap bahawa mereka ialah the chosen people of God, iaitu bangsa agung yang dipilih oleh Tuhan dalam muka bumi ini. Namun sikap biadab puak Zionis Israel sehingga ke hari ini jauh menggambarkan mereka bangsa bertuhan, seperti menembak mati rakyat Palestin termasuk kanak-kanak serta remaja, terang-terangan membunuh wartawan asing, merampas rumah penduduk Palestin dan banyak lagi kekejaman. Malah Kementerian Pertahanan Zionis ini sendiri menggesa agar rakyat Palestin dibunuh sesuka hati. Tanggal 15 Mei 1948 merupakan hari malapetaka besar atau Nakbah bagi penduduk Palestin dengan pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin dan tergadainya tanah air mereka bagi Zionis menubuhkan negara haram Israel. Ia juga menjadi titik tolak kepada kekejaman yang berterusan sehingga ke hari ini oleh rejim Zionis yang bongkak dan semakin angkuh dengan sokongan beberapa kuasa barat. Jadi dalam video kali ini, kita akan mengenal siapakah Zionis Israel ini. Teruskan menonton. Rancangan pembentukan sebuah negara bangsa Yahudi. Rancangan dimulakan untuk menubuhkan negara bangsa Yahudi dengan idea politik oleh pemimpin utama Yahudi bernama Theodor Herzl dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1896. Ia adalah satu idea gerakan politik Zionis yang tidak berpaksikan agama, tetapi adalah polisi kolonial kerana Herzl sendiri secara keras menafikan penakrifan Judaism sebagai sebuah agama. Idea yang dikemukakan oleh Herzl adalah berasaskan daripada pemikiran Leon Pinsker, seorang doktor Rusia berbangsa Yahudi, dalam bukunya bertajuk Auto-Emancipation yang pernah diterbitkan pada 1882 yang menggesa kebangkitan semangat kaum Yahudi untuk memiliki tanah air mereka sendiri bagi melawan sikap antisemitik yang terjadi di Rusia dan Eropah. Kaum Yahudi hidup bertaburan di seluruh dunia, dikenali sebagai diaspora dan mereka paling banyak tinggal di Rusia dan Eropah Timur. Pinsker ketika itu telah mencadangkan negara Yahudi dibina di Amerika Syarikat atau Afrika Selatan. Kemudian, perkataan Zionism pertama kali digunakan pada tahun 1890 oleh seorang wartawan Yahudi Austria bernama Nathan Birnbaum untuk mendefinisi satu gerakan kepulangan seluruh ras Yahudi yang bertaburan di seluruh dunia ke tanah air mereka dan memulakan wilayah kedaulatan Yahudi di tanah Israel. Theodor Herzl kemudian menubuhkan World Zionist Organization pada tahun 1897 dengan objektif untuk membentuk satu negara Yahudi yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Selain itu, dengan kejatuhan Empayar Uthmaniyah semasa Perang Dunia Pertama, British mula mengatur pembinaan negara Yahudi di bumi Palestin bagi mengekalkan dominasi mereka di wilayah strategik Timur Tengah dan negara-negara Islam. Bermula daripada penubuhan negara pertama Islam iaitu Madinah sehingga kejatuhan Turki Uthmaniyah pada tahun 1923, umat Islam tidak pernah meminggirkan nasib bangsa lain termasuk orang-orang Yahudi. Bahkan selepas kerajaan Granada yang merupakan kerajaan Islam yang terakhir di Andalusia jatuh pada tahun 1492, kaum Yahudi sekali lagi diselamatkan oleh kerajaan Islam iaitu Turki Uthmaniyah. Mereka dibawa ke setiap wilayah Turki Uthmaniyah dan dibenarkan untuk menetap sebagai seorang rakyat yang patuh dengan khalifah, walaupun ketika itu negara-negara Eropah tidak menerima kedatangan Yahudi dengan menganggap mereka sebagai parasit. Akan tetapi, semasa kejatuhan Turki Uthmaniyah, Theodor Herzl pula mahu mendirikan sebuah negara Yahudi tanpa memikirkan rakyat Palestin yang pernah membantu mereka ketika mereka tidak diterima oleh masyarakat dunia. Gerakan Zionism ini muncul di Eropah pada akhir abad ke-19 ketika bangsa Yahudi ditindas dan wujudnya sentimen antisemitik atau anti-Yahudi. Maka pada masa itu, muncul beberapa tokoh Yahudi yang memainkan peranan untuk menyemarakkan idea Zionism dalam kalangan orang-orang Yahudi. Perkataan Zionism atau Zionisme adalah gabungan perkataan Zion dan nasionalisme. Zion merujuk kepada Bukit Zion atau Sion yang terletak di sebelah barat Yerusalem. Oleh itu, Zionisme bermaksud satu gerakan nasionalisme khusus bagi bangsa Yahudi. Dalam konteks sejarah pula, Zionisme berasal dari kata Ibrani Zion yang berarti batu karang yang merujuk kepada batu binaan bagi Haikal Sulaiman yang didirikan di atas sebuah Bukit Zion. Bukit Zion ini mempunyai kedudukan penting dalam agama Yahudi kerana menurut kitab Taurat, Al-Masih akan memimpin kaum Yahudi memasuki tanah yang dijanjikan atau The Promised Land. Al-Masih seterusnya akan memerintah mereka dari atas puncak Bukit Zion.
Zion kini dikenali sebagai kota suci Jerusalem dan Zionisme merupakan suatu gerakan pulangan diaspora kaum Yahudi dari seluruh dunia dengan merampas negara Palestin untuk dijadikan tanah air bangsa Yahudi serta Jerusalem sebagai ibu kota. Gerakan Zionisme kini juga adalah berkait langsung dengan konsep Mesias, iaitu seorang yang akan menyatukan dan menyelamatkan kaum Yahudi pada akhir zaman. Selain nilai spiritual, Jerusalem mempunyai nilai geopolitik kerana Nabi Daud pernah menjadikan Jerusalem sebagai ibu kota. Kenapa bangsa Yahudi dihalau Eropah? Selama beberapa ratus tahun hidupnya bangsa Yahudi di tengah masyarakat Eropah, mereka kurang disenangi oleh sebahagian masyarakat Eropah. Ia disebabkan oleh faktor keagamaan dan monopoli bangsa Yahudi ke atas sektor ekonomi. Kemuncak daripada kebencian itu menyebabkan bangsa Yahudi ditindas dan diseksa. Pada tahun 1881, pemerintah Rusia iaitu Caesar Alexander III memulakan pogrom, iaitu bermaksud melakukan keganasan terhadap masyarakat Yahudi dengan pembunuhan kejam dan penempatan mereka dimusnahkan. Pogrom dalam bahasa Rusia bermaksud untuk mendatangkan kebinasaan secara ganas. Oleh sebab penindasan yang berlaku ke atas bangsa Yahudi semakin berleluasa di Eropah, maka bangsa Yahudi telah menubuhkan pelbagai pertubuhan dengan tujuan untuk membela bangsa mereka daripada terus ditindas. Penulisan Leon Pinsker pada tahun 1882 bertajuk Auto-Emancipation telah menyebabkan 6,000 orang Yahudi bertekad meninggalkan Rusia dan menuju ke Palestin. Ia adalah langkah awal yang dikenali sebagai gelombang pertama ketibaan Yahudi, dikenali sebagai aliyah pertama atau imigran pertama. Pada 28 hingga 31 Ogos 1897 telah berlangsung pula Kongres pertama First Zionist Congress di Basel, Switzerland. Hearst telah dilantik sebagai pemimpin pertama pergerakan ini. Kongres pertama ini menjadi titik mula kepada usaha penubuhan sebuah negara untuk bangsa Yahudi. Kemudiannya, Kongres diadakan setiap 4 tahun yang menjadi medan pertemuan wakil-wakil Yahudi dari pelbagai negara di seluruh dunia. Mereka yang menghadiri Kongres tersebut telah bersepakat bahawa gerakan politik Zionisme bertujuan untuk membangunkan sebuah tanah air bagi kaum Yahudi di bumi Palestin yang dilindungi oleh undang-undang. Mereka juga mendorong individu yang berbangsa Yahudi dari seluruh pelosok dunia untuk berhijrah ke Palestin. Hearst tidak sempat melihat tertubuhnya negara Yahudi kerana beliau meninggal dunia pada tahun 1904, 8 tahun selepas bukunya diterbitkan. Selepas kematiannya, usaha Hearst diteruskan oleh Chaim Weizmann, iaitu seorang Zionis Rusia. Tidak dapat ditolak bahawa disebabkan sifat penindasan dan kekejaman kebanyakan negara Eropah termasuk Rusia terhadap orang Yahudi telah membawa kepada tercetusnya ideologi Zionisme. Yahudi, Israel dan Zionisme. Untuk memahami dari aspek teologi, terdapat 3 agama besar keturunan Nabi Ibrahim termasuk Yahudi, Nasrani dan Islam. Perkataan Israel adalah merupakan nama gelaran kepada Nabi Yaqub alaihissalam dan digunakan di dalam Al-Quran dengan istilah Bani Israel. Bani Israel adalah 12 anak dan keturunan Nabi Yaqub, iaitu Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Dari 12 orang inilah berkembang dan menjadi Bani Israel ketika mereka tinggal di Mesir bersama Nabi Yusuf. Perkataan Yahudi adalah bukan bahasa Arab tetapi digunakan untuk mengistilahkan bangsa kafir yang dimurkai Allah. Ada juga yang berpendapat Yahudi itu merujuk kepada pengikut Nabi Musa yang berpegang dengan kitab Taurat dan Zabur serta kitab Talmud yang dikarang oleh pendeta Hakab. Kini, sesiapa yang lahir daripada ibu atau bapa berbangsa Yahudi akan dianggap Yahudi. Pada hari ini, hubungan Yahudi dengan Israel tidak dapat dipisahkan kerana salah satu daripada undang-undang yang terdapat dalam Law of Return Israel ialah setiap orang yang mempunyai datuk moyang Yahudi berhak untuk tinggal di negara haram Israel dan berhak menjadi warga negara Israel. Zionisme pula merupakan satu fahaman, ajaran, cita-cita, sistem ataupun sikap sekumpulan golongan bangsa Yahudi serta tidak juga mewakili seluruh orang Yahudi yang ada. Untuk episod seterusnya, kita akan melihat perancangan Yahudi untuk merampas tanah Palestin. Untuk pengikut setia APHD Channel, jangan lupa join VIP Supporters untuk mendapatkan siri dokumentari terbaru.